Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan pemakanan sihat di bulan Ramadan. Okey. Jadi bila kita sebut bulan Ramadan ni, walaupun kita berpuasa, kita masih boleh mengamalkan pemakanan yang sihat. Walaupun dalam bulan Ramadan, kita punya jadual makan tu kita perlu ubah sedikit. Maksudnya waktu kita bersahur kita kira sebagai makan malam, dan bila kita berbuka kita akan kira sebagai sarapan. Sebab tu dalam bahasa Inggeris sarapan dipanggil breakfast, break the fast. Kemudian selepas maghrib adalah waktu makan tengah hari, dan selepas tarawih kita kira kita kata ada moreh kan. Jadi moreh tu dikira sebagai waktu minum ringan. Jadi kita ada 3 waktu makan berat tambah 1 waktu minum ringan. Okey. Dan bila bersahur kita sangat sarankan untuk mengambil makanan yang lambat dihadam. Sebab kita nak puasa kan dalam tempoh masa yang lama. Kita bersahur mungkin dalam pukul 5.30. Lepas tu nanti kita berbuka semula dalam pukul 7 lebih. Tu dah lebih 12 jam. Jadi kita perlukan sesuatu yang kita kata yang lambat dicerna. Dan biasanya yang lambat dicerna ni adalah yang pertama sekali makanan yang tinggi serat. Contohnya sayur-sayuran, oat, bijirin dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks tadi adalah bijirin penuh, oat, beras perang, dan juga perlu ada kita kata protein ataupun lauk, sebab protein ni dia punya struktur dia sangat kompleks dan dia akan melambatkan proses pencernaan tadi. Okay, itu tadi adalah untuk sahur. Jadi kalau untuk berbuka, kita perlukan sesuatu yang cepat dihadam. Kita perlu tenaga segera sebab kita dah puasa lebih 12 jam, kita perlukan tenaga. Jadi apa yang kita sarankan adalah karbohidrat ringkas, seperti segelas air manis. Segelas sahaja ya, segelas air manis tambah 2 biji kurma. Dan kita juga sarankan untuk kita kata makan berat selepas maghrib. Kita kata sebab apa? Kita nak elakkan daripada insulin dan glucose spike. Okey, insulin ni adalah hormon yang wujud secara semula jadi dalam badan. Fungsi dia adalah untuk kawal atur gula dalam darah. Jadi bila kita dah berbuka kan, bila kita dah lapar, biasanya kita makan banyak sangat makanan yang tinggi karbohidrat, terutama dalam jumlah yang banyak, dia akan menyebabkan hormon tadi ni keluarlah untuk kita kata turunkan paras gula yang tinggi dalam darah. Jadi bila paras gula ni turun secara drastik atau mendadak, dia akan menyebabkan keletihan. Sebab tu kalau perasan, kalau kita lepas berbuka dah makan berat sangat kan, nak sembahyang maghrib tu macam alah tak laratnya, penat. Itu dia panggil kita kata insulin dan glucose spike lah. Jadi nak elakkan masalah ini, sebaik-baiknya buka secara ringkas dulu, solat maghrib, dan kemudian baru makan makanan berat lah. Okey, selain daripada itu, sangat-sangat digalakkan untuk mengelakkan pengambilan makanan yang tinggi garam. Contohnya ikan masin, telur masin, kerepek ya. Sebab makanan-makanan ni dia akan menyebabkan rasa dahaga. Kita puasa kan, siang tak boleh minum air. Lepas tu cuaca panas kan, sekarang cuaca panas, jadi elakkan ambil makanan tinggi garam supaya kita tak akan rasa terlalu dahaga. Okey, selain daripada itu, apa yang penting kena amalkan jugalah konsep pinggan sihat Malaysia walaupun waktu berbuka. Tagline dia suku-suku separuh, suku nasi, suku lauk, dan separuh pinggan adalah sayur. Okey, dan selain daripada garam, hadkan pengambilan makanan tinggi gula, tinggi lemak, tinggi minyak, sebab makanan-makanan ni semua tinggi kalori dan boleh meningkatkan berat badan. So orang lain puasa turun berat, tiba-tiba kita tak turun berat kan. Jadi benda-benda ni boleh menyumbangkan pada kenaikan berat badan. Sekarang memandangkan bazar Ramadan pun dah boleh buka, dah boleh pergi kan. Bila kita pergi dalam keadaan kelaparan tu, semua benda nampak sedap kan. Dan kebanyakan lauk-lauk kita punya kuih-muih ni pun tinggi garam, tinggi gula, tinggi lemak. Nak beli boleh, tapi kita kata hadkan pengambilan makanan tu. Jangan beli RM1 tu habis orang. Okey, hadkan pengambilan dia. Dan yang paling penting sekali pengambilan air masak lah. Walaupun berpuasa, kita masih boleh cukupkan pengambilan air masak sehari 6 ke 8 gelas. Macam mana nak cukupkan? Okey, bangun je sahur, minum 1 gelas. Alright, lepas tu waktu lepas sahur 1 gelas. Okey, so 2 gelas untuk sahur. Kemudian selepas azan maghrib 1 gelas. Kemudian waktu kita berbuka 1 gelas. Alright, selepas isyak 1 gelas. Okey, tarawih 1 gelas. Dan juga selepas tarawih 1 gelas, dan kemudian untuk tidur 1 gelas lagi. Jadi kita boleh cukupkan pengambilan lah
air 6 ke 7, 8 sehari. Apa yang penting, walaupun berpuasa, kita masih perlu amalkan pemakanan yang sihat kerana sihat sederhana membawa berkat.